Ini suara saja. Ule. Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Safwani. Diorang ni pelajar college university. Jadi di college university ni diorang ada aktiviti sampingan lah selain daripada kuliah belajar kan. Jadi mereka dapat tugasan untuk membuat satu persembahan tarian asli, tarian asli Melayu. Jadi mereka memilih untuk membuat tarian Ulik Mayang. Semua sedia maklumlah, Ulik Mayang ni tarian yang berasal dari Terengganu. Saya pernah ceritakan yang Ulik Mayang ni memang seram lah ya. Dikatakan lagu Ulik Mayang ni adalah mentera, ya, mentera memanggil jin. Jadi memang kau tak boleh sembarangan lah untuk menggunakan lagu Ulik Mayang ni. Jadi mereka gunalah lagu tu untuk latihan lah. Jadi mereka latihan di studio. Di studio, ni mesti biasalah di studio untuk latihan. Studio ni kalau untuk menari dia ada cermin depan. Kau menari-nari itulah. Jadi mereka ni ada berapa? 5 orang lah. Dan si Safwani tiba-tiba dorang kalau latihan menari pakai baju biasalah, baju t-shirt, seluar track shirt kan. Ya biasalah. Tapi tiba-tiba kawan dorang seorang ni pakai baju kurung. Baju kurung warna merah. Jadi dorang pelik lah. Kenapa kau pakai baju kurung warna merah? Pakai baju kurung nanti susah kau buat pergerakan untuk menari kan. Tapi kawannya tu bilang biarlah, bilang kita menari je lah. Jadi dorang pun mulalah, ya, dorang pasanglah muzik Ulik Mayang tu. Ulik Mayang diulik, ulik begitulah. Aku tak berani nyanyi, nanti datang pula kan. Sebab dikatakan itu mentera. Jadi dorang pun latihan menari. Lepas tu macam habis sudah latihan tu macam dorang rehat sekejap. Jadi masing-masing pergi rehat lah, pergi minum, pergi tandas. Jadi si Safwani ni pergi ke tandas dengan kawannya yang pakai baju kurung tu lah. Tidak lama kemudian elektrik mati. Jadi gelap gelita. Safwani cakap, alamak, gelap gelita, dia cakap. Jadi dia panggil lah kawannya tu yang baju kurung tu, si Nur. Nur. Tapi kawannya tu tidak menyaut. Jadi si Safwani ambil handphone dia nyalakan flash lampu dia lah. Dia keluar dari tandas, dia panggil kawan-kawannya yang dalam studio. Kamu dalam studio ke? Safwani, cepat sini Safwani. Kenapa pula diorang ni? Jadi dia pun pergilah tempat kawannya sambil meraba-raba lah, gelap. Tiba-tiba guys, diorang terdengar suara orang menyanyi lagu Ulik Mayang. Tapi kali ni tanpa muzik. Dia nyanyi yang nyanyi biasa tanpa iringan. Kan kalau kita dengar lagu Ulik Mayang dia dengan muzik ding 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 ding. Ni tak. Ini suara saja. Ulik Mayang diulik. Seram lah Safwani dengar rakan-rakan. Siapa nyanyi ni di kawasan gelap-gelap ni? Ulik dengan nana. Siapa nyanyi? Gelap, sangat gelap gelita ya. Lepas tu tiba-tiba ada tangan sejuk cuba memegang tangan si Safwani ya. Dia terasa lah tangannya diragut. Dia cuba tarik, tolong aku, dia beritahu kawan-kawannya, tolong aku, tangan aku ditarik. Dia cuba berkeras tapi tangan tu dia rasa sejuk guys dan basah ya. Dan suara mengilai menarik tangannya tu. Kawan-kawan ini berteriak sudah, cepat tarik. Diorang nak nampak gelap kan. Sampai satu masa baju si Safwani ini koyak guys, ditarik sangat kuat benda tu menarik. Jadi tiba-tiba diorang dengar di luar studio itu dengar bunyi macam motor dihidupkan. Diorang tahu ada orang di luar. Jadi si Safwani dan kawan-kawannya teriak sekuat yang mungkin, tolong, teriak begitu kan. Tangannya ni masih ditarik ni,
Ya, jadi dia ketakutan menggeletar. Dia tidak tahu apa yang menarik tangan dia. Dong teriak kuat-kuat dan orang di luar tu bertanya, siapa di dalam? Tolong pakcik, tolong bang. Macam-macam suruh orang panggil orang tu. Dan orang tu masuk ke dalam studio. Dia on lampu handphone dia dan dia cari Swiss, ya, box Swiss dan cuba on. Dan bila on, semua on semula. Dan dia tengok pelajar-pelajar ni, si Sapuan ni dengan rakan-rakannya tengah menangis. Dan bila dia tengok tiada sudah orang, tarik bajunya. Tapi bajunya koyak rabak guys, koyak rabak. Malu juga lah dia sebab dia perempuan kan. Kemudian Pak Gad tu tanyalah apa yang berlaku dan mereka ceritakan segala-galanya. Dan mereka cari kawan mereka yang pakai baju kurung tu. Dan bila tengok di tandas, kawannya tu sudah terbaring di lantai. Dan guys, masa tu kawannya kan tadi saya cakap pakai baju kurung. Bajunya sudah bertukar guys. Dia pakai baju biasa macam yang seperti mereka juga. Dia cakap, bukan kawan kita si Nur tadi ni pakai baju kurung kah? Oh, semua terkejut dan heran dengan apa yang berlaku. Pak Gad tu cakap, pulang sekarang. Dan cakap, jangan sesekali kamu pasang lagu Ulik Mayang tu. Kemungkinan jin Ulik Mayang tu datang mengganggu kamu. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Sony. Dia ni pergi tengok wayang tayangan malam dan pada waktu kerja. Jadi tayangan pada waktu malam dan hari kerja memang kurang orang. Jadi masa ni dia tengok filem seram. Dia seorang, solo. Jadi dia tengoklah. Asyik-asyik dia tengok, tiba-tiba dia macam mau ke tandas. Biasalah mau ke tandas kan. Jadi dia keluar sekejap, dia pergi tandas. Kemudian dia kembali semula ke tempat duduk. Tapi dia tidak duduk pergi tempatnya. Dia pergi duduk tempat yang atas dan di tengah. Kata orang, di atas dan tengah ni antara view yang paling cantik lah di panggung wayang, betul kan? Jadi dia pun duduk lah. Sebab orang pun tiada juga. Jadi dia duduk, dia enjoy tengok filem seram tu. Tiba-tiba dia rasa seperti ada orang pandang dia dari tepi. Jadi dia macam, siapa pandang aku dari tepi ni kan? Jadi dia tengoklah, dia toleh. Bila dia toleh, di hujung kerusi yang paling atas tu, di hujung sekali, ada seorang perempuan berbaju putih, rambut dia panjang dan tengah memandang muka si Sony. Dia memandang. Dia tengoklah. Jadi si Sony pun yang, hal perempuan ni kan pandang-pandang aku ni. Ya. Jadi dia nak peduli lah. Dia menonton wayang saja. Tapi dia macam tak selesa. Macam, apa hal perempuan ni pandang-pandang. Dia tengok lagi. Dan bila dia tengok, perempuan tu masih memandang. Memandang, tengok. Yang tidak senyum, dia hanya memandang. Si Leon pun yang, peliknya perempuan ni mandang-mandang kan. Jadi dia tak peduli, dia fokus lagi tengok wayang. Dan dia rasa macam, kalau kau lah kan ada orang duduk sebelah kan, kau mesti yang macam yang mau tengok juga kan. Jadi sekali lagi si Sony dia pergi tengok. Dan guys, kali ni bila dia tengok, perempuan tu masih memandang dia. Dan kali ni dia beralih tempat duduk semakin rapat dengan si Sony. Jadi si Sony, seramnya perempuan ni kan. Kenapa pula dia beralih tempat duduk, baru rapat pergi tempat si Sony. Dan masih memandang muka si Sony. Dia renung kat si Sony. Woi, si Sony sudah macam meremang bulu rumahnya. Dia cakap, kenapa perempuan ni kan, dia cakap kan. Jadi dia dah selesa sudah tengok wayang. Dia dah selesa sudah. Aduh, dia cakap kan, pelik perempuan ni kan. Dan bila dia sekali lagi tengok, perempuan tu semakin dekat dengan si Sony. Woi, si Sony pun cakap, kau apa masalah kau? Dia jawab begitulah kan. Perempuan tu tak bercakap. Dia hanya pandang dengan penuh tajam, dengan pandangan yang sangat menyeramkan. Jadi si Sony ni pun dia, kalau aku tengok wayang ni pun tak selesa mendengar. Baik aku belalah dari panggung wayang ni, cakap. Dia berdiri, dia terus keluar dari panggung wayang tu. Dia sudah macam berfikir, siapa perempuan tu ya, dia cakap. Dia terus macam lari-lari anak lah.
Lari-lari anak keluar dari pawagam tu dan menuju ke tempat parking kereta. Kira dia keluar awal lah. Dan dia cuba pandang kiri kanan. Mana tahulah kan perempuan tu ada ikut. Dia tengok, dah ada juga, dia cakap kan. Lega hati dia cakap. Kemudian dia on kereta dia. Dia pun keluar dari mall tu lah. Ya, mall di Panggung Wayang Mall. Jadi kan mall ni kan dia macam, kalau kita dari tingkat 3, 2, ya. Jadi sampai di gate. Gate tempat tiket tu lah. Jadi sampai di tempat gate tiket tu, dia terlalu jauh sikit daripada kaunter untuk kita letak tiket tu, jauh sikit. Jadi dia macam tidak tercapai lah. Dia tercapai. Jadi dia buka kereta dia, dia masukkan tiket tu dan sikit tiket tu sedut. Dan bila dia mau tutup pintu, guys, dia rasa macam ada memandang. Betul guys. Perempuan tadi tu sudah ada di bawah keretanya, keluar kepala di bawah kereta, macam ni kereta kan, dia keluar kepala dari bawah kereta, melompat. Allahu Akbar. Kenapa perempuan tu ada di bawah kereta sambil memandang dia? Berteriak dia, Allahu Akbar. Dia masuk dalam kereta, dia tutup keretanya dan terus, kata orang yang sampai begitu bunyi tayarnya. Dan bila dia laju, dia seperti macam terpijak lah benda, macam orang lah kau pijak kan, macam bonggol, gitu. Dia cakap, aduh, orang aku pijak ni apa kan. Tapi dia tak peduli sudah, dia ketakutan. Ya, nampak perempuan tu di bawah keretanya dan pecut balik ke rumahnya. Dan dia masih menggeletar, dia takut benda tu ikut dalam keretanya. Dia tengok cermin belakang, tapi tidak juga ada yang nampak. Tapi dia rasa macam benda tu ada mengikut dia. Sampai ke rumah dia, dia tidak berani keluar dari kereta dia. Dia cakap, kalau aku keluar dari kereta ni, dia cakap kan, ada ke di bawah kereta ni ya, dia cakap. Jadi dia cuba beranikan lah untuk keluar. Dan bila dia keluar, dia tengok bawah, tidak ada guys. Terus dia lari ke rumah dia dengan kelang kabut lah, mau buka pintu. Dia tutup pintu dan terus baring di bilik guys, ketakutan. Ya, dan tidak lama kemudian pintu rumah bilik dia diketuk. Sudah dia cakapkan, siapa pula ketuk malam-malam ni, dia cakap. Ketuk begitu. Jadi dia cuba beranikan diri lah, dia tengok, dia cakap mudah-mudahan kawan lah, bukanlah benda tu. Dan bila dia intai di lubang pintu tu, guys, perempuan tu ikut sampai ke rumah. Berteriak dia guys, ketakutan dan seperti mau menangis. Kenapa kau ikut aku? Sampai ke rumah guys. Creepy guys, seram guys. Dia di bilik, berkurung di selimut, menangis guys si Sony. Dia tak tertidur satu malam tu sampailah ke subuh. Dan akhirnya dia kepenatan, ketakutan, akhirnya tidur dan menghubungi kawan-kawannya untuk datang ke rumahnya. Dan dia ceritakan segala-galanya kepada rakan-rakan dia dengan apa yang berlaku. Dan rakan-rakan yang menceritakan, dorang cakap di panggung wayang ni, ya, di panggung wayang dorang cakap, kadang-kadang disediakan satu tempat duduk dikosongkan. Kadang-kadang penuh tapi ada tempat duduk tu kosong. Dan dorang cakap tempat duduk tu sengaja dikosongkan sebab disediakan untuk penunggu di kawasan panggung wayang tu. Dan mungkin si Sony ni terlanggar kata duduk di kawasan tu, menyebabkan penunggu di tempat duduk wayang tu tidak selesa. Dan sebab itulah penunggu tu ikut si Sony sampai ke rumahnya. Baiklah guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudara Ijam. Ijam ni dia tinggal di Kuala Lumpur, dan dia merupakan anak tunggal. Seorang sajalah. Dan mak ayahnya tidak pernah bawa dia pulang ke kampung. Kampungnya terletak di Perlis. Dia pun pelik, kenapa mak ayahnya jarang bawa dia balik ke kampung. Kali terakhir pun ketika umur dia 1 tahun. Dia pun tidak ingat. Ya, biasalah memori baby 1 tahun, mana ingat kan. Jadi dia tertanya-tanya kenapa mak ayah dia tidak bawa pulang ke kampung. Jadi ketika tu umur dia sudah 18 tahun, lepas SPM. Jadi dia nekat
untuk balik ke kampung atuk neneknya di Perlis. Sebab dia dapat kabar yang atuk neneknya ni masih ada, dapat kabar lah. Tapi mak ayah yang tak mau balik kampung. Jadi dia nekat, dia mau balik juga kampung tanpa pengetahuan mak ayah dia. Dia bagi tahu mak ayah dia mau lepak di rumah kawannya selama 3 hari 2 malam gitulah, di rumah kawannya. Jadi mak ayah pun tak hirau lah. Jadi dia pergi sendiri ke kampungnya di Perlis dari Kuala Lumpur menaiki kereta api. Jadi sampailah dia kampung dia di Perlis, dia ikut alamat yang sudah lama dia simpan. Jadi dia naik taksi lah pergi rumah atuk dan neneknya. Jadi sampai saja di kampung, memang rumah atuk neneknya tenang guys, nampak sawah padi, cantik semua kan. Wow, dia cakap kan, cantiklah rumah atuk nenekku. Kenapa lah mak ayahku ni jarang bawa pulang ke kampung? Jadi dia pun naiklah, Assalamualaikum atuk, nek. Tapi tidak ada yang menyaut. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua dari belakang. Ijamnya, dia cakap begitu, ijamnya. Dan bila dia toleh, ada seorang lelaki tua. Dia cakap, atuk kah? Ijam dah pulang rupanya. Dia pun salam lah atuknya. Naiklah Ijam, nenek ada di atas rumah. Jadi si Ijam pun naik. Dan bila dia naik, ada nenek yang tengah baring. Atuk yang cakap neneknya kurang sihat. Dan neneknya pun cakap lah, Ijam, dah lama kau tak balik kampung, Ijam. Dia pun salam neneknya. Ya nek, apa kabar nenek? Beginilah nenek. Jadi si Ijam terkejut jugalah, macam nenek aku boleh cam aku. Last pun aku umur 1 tahun kan. Tak tahu lah, mungkin neneknya boleh tengok gambar di handphone ke apa kan. Jadi lepas tu atuk neneknya macam tak layan dia sudah. Jadi dia buat kerja sendirilah. Ya, dia letak barang dari sofa, baring sekejap, kemudian dia pergi sembahyang di masjid lah, di masjid. Jadi lepas dia sembahyang di masjid, orang pun baru kenal kan. Jadi dia nak kenal sangat lah orang-orang di kampung tu. Dia pun tak tegur sangat, hanya bersalam-salam saja. Lepas tu dia pulang, dia beli makanan banyak-banyak lah untuk dia bagi dengan atuk neneknya sekali di rumah. Jadi sampai saja di rumahnya balik, rumah atuk neneknya, dia pun bawa makan. Sebelum tidur, ini kebiasaan si Ijam lah, dia baca doa lah. Dia baca doa 3 kul, dia baca ayat kursi, kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dia tepuk tempat tidur dia 3 kali. Dan bila dia tepuk, dia dengar ada satu benda seperti jatuh di rumahnya. Jadi dia kejut, bunyi apa tu? Kemudian dia dengar suara orang tua menangis guys. Dia fikir nenek dia, nenek aku jatuh ni, dia cakap kan. Dia pun keluar. Bila dia keluar dari bilik, dia tengok nenek dia baring saja di katil. Dia pelik. Kenapa macam aku dengar sesuatu yang pelik kan? Jadi dia keluar, dia cari atuk dia, tapi atuk dia tidak ada. Kemudian dia sambung semula tidur lah. Dan guys, bila dia sambung semula tidur, tiba-tiba dia rasa perut dia teramat sakit. Dia cakap, tak akan mau ke tandas. Dia cakap, tapi bukan dia mau berak. Lepas tu dia rasa mual. Dan bila dia pergi tandas, dia muntah guys. Dia muntah darah. Terkejut dia, Allah Akbar. Dia cakap, kenapa aku muntah darah ni, dia cakap kan. Lepas tu dia rasa macam rasa sangat panas dalam rumah tu. Macam diri dia, kenapa panas sangat ni, dia cakap kan. Dia cuba baring tapi dia tidak selesa. Dan sekali lagi guys, dia dengar suara orang tua menangis dalam rumah tu. Dia cakap, kenapa hal ni dia. Kemudian dia keluar, dia tengok neneknya baring saja. Dia sekali lagi tidak selesa, betul-betul rasa macam yang ada sesuatu. Dan sakit perutnya tu semakin lama semakin teruk. Jadi dia rasa aku rasa ada sesuatu di rumah ni, dia cakap. Dia keluar dari rumah tu malam tu, terus lari ke masjid. Dan sampai di masjid masih ada beberapa orang jemaah lagi lah di situ. Dorang cakap, anak muda, kenapa kau datang ke masjid ni? Dengan dia sakit perut, dan dia muntah di depan jemaah masjid tu. Ya Allah Akbar, dan jemaah masjid tu, apa hal kau ni, kan dari mana dia, macam kena sihir dia kau ni. Jadi jemaah masjid tu pun
ruqyah dia lah, ruqyah baca doa apa semua. Kemudian dia ceritakan segala-galanya. Yang dia cerita, dia pulang ke kampung ni untuk jumpa atuk dan nenek dia. Kemudian jemaah masjid tu tanyalah, siapa nama atuk nenek kau? Dia bagi tahu nama atuk dia Komando Man. Itu nama atuk dia. Atuk dia dulu komando dan nenek dia dia. Astagfirullahalazim. Orang kampung gitu. Dia pun terkejut, kenapa orang kampung ni? Dan orang kampung bagi tahu, rupa-rupanya atuk dan neneknya ni merupakan bomo di kampung. Wow. Astagfirullah, bomo dia cakap. Sebab itulah bilangnya orang tidak berani bilangnya datang ke rumah tu. Dan untuk pengetahuan kau, atuk nenek kau sudah lama tidak ada. Dan dia tidak tahu pun yang atuk nenek yang sudah tidak ada. Mak ayah yang tidak pernah cerita, dan mak ayah yang tidak cerita pun sedikit, yang atuk dan neneknya adalah bomo. Patutlah dia rasa mak ayahnya banyak terapkan dia ilmu-ilmu agama, kerana mereka takut atuk dan neneknya ni memberi saka untuk mewariskan kepada diri si Ijam. Dan jemaah tu cakap dengar, kamu tidur saja di rumah saya, esok kita ambil barangmu dan kau pulang semula ke rumahmu di KL. Dan jemaah tu terus menghubungi mak ayahnya, memandangkan mereka kenal juga mak ayahnya. Apalagi habislah si Ijam kena marah dengan, kenapa lah kau juga balik kampung tak bagi tahu. Kemudian mak ayahnya ceritakanlah segala-galanya apa yang berlaku dengan atuk neneknya.